Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Sofian, Bunga Tanjung, Bunga Raya. Siapa nak balik boleh balik tak? Terima kasih. Majlis ilmu ini adalah majlis yang Allah pilih sebenarnya. Kesemua kita sibuk, semua kita sibuk. Tapi siapakah yang melapangkan masa pada malam ini kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Ini urusan Allah. Kita menghendaki kebaikan pada semua orang, tapi bukan semua hamba Allah menghendaki kebaikan Allah untuk dia. Karena manusia dalam menghitung kebaikan, ada kebaikan yang dihitung dengan nampak dengan mata, dengar dengan telinga, yang faedah dia besar, itu pada dia kebaikan. Tetapi di sisi Allah, diberi anugerah oleh Allah seketika dalam majlis ilmu, itu lebih baik daripada duduk dalam majlis yang lain. Karena itu, ikhwan wa akhwat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam satu ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna Allaha la ma'al muhsin. Subhanallah. Allah kata hidayah itu nak sampai bukan pada semua orang. Hidayah itu nak sampai bukan pada semua orang. Kepada siapa hidayah sampai? Kepada walladzina jahadu fina, kepada orang yang mau hidayah itu. Rasulullah mau hidayah sampai kepada Abu Talib, tapi Abu Talib tidak mau hidayah itu. Bukan Rasulullah tidak usahakan. Bahkan saya ingat usaha Rasulullah lebih daripada usaha kita. Subhanallah. Bahkan Allah cerita dalam surah Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, dia bukan berdakwah macam ustaz-ustaz hari ini berdakwah. Ustaz hari ini doktor ke profesor dakwah part time. Kita dakwah lama-lama. Tetapi Nabi Allah Nuh dakwah ada full time. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahar. Laylan wa nahar. Subhanallah. Nuh alaihi salam buat dakwah laylan di sebelah malam, wa nahar di sebelah siang. Antara wujud kita dengan wujud Nabi Nuh, hebat lagi wujud Nabi Nuh. Pun demikian, apa Nabi Nuh buat selama 950 tahun, bukan 950 tahun tu buat kenuri, tidak. Tetapi da'awtu qaumi laylan wa nahara, malam siang, tak buat kerja lain, full time, tumpu, istiqamah, sungguh-sungguh mengajak umat kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah. Tapi apa yang jadi sama dengan apa yang jadi dekat kita. Falam yazidhum du'ai. Lam yazidhum du'ai. Tidak ada pertambahan illa firara. Kalau nak bertambah itu, bertambah lari mereka daripada dakwah Allah. Subhanallah. Allah nak memberi, hamba lari. Subhanallah. Adakah hidayah Allah yang terlampau murah
sampai Tuhan kena datang menyenyih kepada kita? Tidak, hidayah Allah ni berdemak. Tetapi kadang-kadang Allah nak memberi sampai ke dalam kampung, dakwah ila Allah sampai. Saya pernah berceramah di satu tempat, tanpa saya sebut tempat dia. Saya tak nampak depan saya ni ada orang, sebab saya seorang duduk dalam surau. Audiens semua duduk di luar dan semua hutan tetap. Tak ada nampak, saya tak nampak siapa. Kata penganjur, dia kata, "Ustaz, ada orang." Saya kata, "Saya tak nampak apa." Dah kita gelap. Gelap, cahayanya ada dalam surau. Dan surau itu saya ingat, kalau nak banding dengan surau ni kita kena kerak 4. Surau tu terlalu kecil. Surau ni kena bahagi 4 baru dapat ruang surau itu. Terlalu kecil. Saya seorang dia mikrofon taklah di luar. Saya tak tahu mereka gelak ke, mereka menangis ke, mereka buat apa, tak tahu. Tapi dia kata, "Ustaz, ada orang. InsyaAllah ada orang." Subhanallah. Sampai balik ceramah, saya tak tahu siapa mai. Kalau saya cakap depan pokok getah lah. Tetapi inilah tabiat. Inilah tabiat. Hidayah ini Allah beri kepada jiwa yang besar. Jiwa yang besar. Karena itu, kalau kita bercakap soal sibuk, antara yang hadir dengan tidak hadir, semua sibuk. Semua ada tanggungan, semua ada kehidupan, semua ada mata pencaharian, semua letih, semua tak larat. Subhanallah. Siapa yang larat? Kata Ustaz Sofian nyatong program lagi tak larat. Tetapi siapa yang mengizinkan duduk kita pada malam ini? Ini nama dia, Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Kamilah yang menentukan petunjuk itu. Subhanallah. Subhanallah. Karena itu kita kena tahu majlis ilmu ini adalah majlis yang akan memberi tasfiyah, kebersihan, tazkiyah, memurnikan kita. Subhanallah. Tetapi ada syarat dia. Majlis ilmu itu mestilah majlis yang membaca ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada benda lain. Tidak boleh ada perkara-perkara yang lain daripada ayat Allah dan sunnah Rasulullah. Sebab ikhwan, hebat macam mana manusia, cemerlang macam mana manusia, gemilang macam mana manusia, kalau dia tidak boleh membaca Al-Quran, dia kosong di hadapan pencipta alam. Kita kagum dengan reta besar dia, dengan dia ada sijil hebat, kadang-kadang emeritus. Tahu tak emeritus? Saya pun tak tahu. Emeritus itu sebutan hari ini. Gelaran lepas profesor, lepas doktor, profesor madya, profesor sempurna, tak ada gelar dah, emeritus. Emeritus. Lepas emeritus dapat lagi gelaran yang sudah tidak ada gelar, almarhum. Dapat juga almarhum. Kita kagum, pelajarannya hebat, gelarannya hebat, tetapi demi Allah, kalau sehebat itu dia boleh hidup, selama itu dia boleh berjalan di atas muka bumi Allah, tetapi selama itu telinga dia tidak diizinkan mendengar ayat Allah, dia adalah hamba yang kosong di hadapan Allah. Kita sepatutnya kita rasa cemburu kepada orang yang ada ilmu dan dia boleh beribadah kepada Allah. Kita kena rasa cemburu. Orang ada harta tapi jahil murakab, ini patut kita tak cemburu. Apa yang dia ada? Hala 7 hidup pun tidak ada. Subhanallah. Mungkin antum semua tahu, saya semua tahu, ada seorang yang bergelar profesor. Ada orang bergelar profesor. Saya terpaksa tak sebut gelaran yang sempurna demi keselamatan negara. Dia profesor besar. Profesor besar. Tetapi apa soalannya? Apa soalan yang dibangkitkan? Soalan yang dibangkitkan, orang asli dalam hutan, kalau orang asli itu mati tak dapat hidayah Allah, dia patut masuk syurga atau masuk neraka?
Itu soalan yang dia tanya. Dia profesor. Orang asli dalam hutan, mereka tu kalau tak ada orang pergi dakwah, agak-agak mereka tu masuk syurga atau masuk neraka. Subhanallah. Seorang profesor hebat, dia tidak ada hala tuju hidup. Sepatutnya dia bertanya, kalau aku mati, di mana tempat aku? Bukan orang asli. Tetapi orang ini ada profesor, ada akademik, ada itu, ada ini, tapi tidak ada agama. Dia tidak bertanya nasib dia di hadapan Allah, dia bertanya nasib orang macam mana di hadapan Allah. Ini sangat menduka cita. Sangat menduka cita. Kadang-kadang kita kagum dengan orang, kita kata subhanallah, hebat, otak geriga, boleh buat batu cincin otak dia. Hebat dia boleh fikir. Dari segi akademik, dari segi perancang bandar, dia boleh fikir begitu hebat. Tetapi kadang-kadang perancang bandar yang hebat, doktor, profesor, engineer ini, uduk belum selesai daripada diri dia. Apa yang kita nak banggakan? Saya bercakap tentang ayat inna akramakum 'indallahi attaqakum. Bukan saya bercakap tentang apa yang dia boleh manfaatkan dalam dunia ini. Nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa nilai kita? Kadang-kadang kita tersilap bangga. Lebih baik kita bangga dengan orang yang boleh hadir sembahyang 5 waktu daripada kita bangga dengan orang kaya yang orang kaya ini tidak ada hala tuju hidup. Kadang-kadang kebanggaan kita salah. Inilah yang perlu kita tahu, hidayah Allah. Hidayah Allah. Karena itu dalam ayat kita baca tadi, Allah Ta'ala berfirman, hidayah itu nak sampai kepada siapa? Walladzina jahadu fina, walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada hidayah kami, orang-orang yang mau hidayah, lanahdiyannahum subulana, kami hidayahkan dia. Allah, dia ada give dan dia ada take. Allah tak bagi hidayah kepada orang tak mau hidayah. Allah beri hidayah kepada siapa? Jahadu fi, orang yang memohon hidayah, berkehendak hidayah, orang yang mencari hidayah. Maka Allah kata lanahdiyannahum subulana, kami bukalah hidayah kepada dia. Subhanallah. Subhanallah. Allah buka macam mana? Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah buka dengan jalan, Allah menambah petunjuk, Allah memberi petunjuk dengan hidayahnya itu. Subhanallah. Subhanallah. Allah tambah lagi petunjuk, Allah beri lagi petunjuk kalau Allah nak bagi petunjuk. Yang dah warak dah, Tuhan tambah lagi waraknya. Yang dah zuhud dah, Allah tambah lagi zuhudnya. Yang dah baik dah, Allah tambah lagi kebaikannya. Ini siapa dia? Ini adalah wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Orang yang Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Mereka telah ada petunjuk, Allah tambah. Tengok. Ketika orang tak ada petunjuk, tak mau petunjuk, Allah ambil petunjuk itu beri pada yang sudah dapat petunjuk. Kita subhanallah. Macam kita ni kan, kita ni kalau tak main bersila malam ni depan saya pun, semua ni dah alim dah. Semua ni insya-Allah kalau ada jawatan mufti boleh jadi calon. Semua ni telah alim. Tapi pasal apa kita duduk lagi? Kenapa kita duduk dengar? Walaupun main-main mamak mana pun tak tahu lah. Duduk apalah? Mamak pun mamak lah. Kenapa kita duduk? Kerana ketika orang tidak mau hidayah itu, Allah tak akan bagi hidayah. Hidayah Allah ini mahal. Hidayah Allah Ta'ala ini mahal. Kereta beratus itu murah lagi. Walaupun harga dia 1 million, murah lagi. Murah lagi. Hidayah Allah lebih mahal. Subhanallah. Subhanallah. Pasal itu Allah Ta'ala sebut wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Kami memilih orang yang telah mendapat petunjuk, kami tambahkan petunjuk. Kenapa? Mereka tidak mau petunjuk. Orang kafir tidak mau petunjuk, Allah tambahkan hidayah kepada orang Muslim.
Orang jahil tak mau petunjuk. Yang alim bertambah alim, bertambah alim, bertambah alim, bertambah alim. Subhanallah. Kita sangat pandai Allah mengatur hal ini. Kita kalau majlis itu dah penuh, kita nak atur macam mana? Tak tahu orang kita atur. Masalah, katalah malam ni saya berceramah kan, tak tahu mai lagi satu ustaz, dia tersilap hari, dia pun mai. Oh, kita gabrah dah. Alamak, mamak dengan Melayu main duduk belakang. Nak buat dulu mana ni? Kita ni gabrah. Kita dari hilang punca. Macam mana nak buat ni? Subhanallah. Kita hilang arah. Tetapi Allah tidak. Mukhalafah Allah dengan hamba dia. Allah ambil petunjuk itu, Allah tambah kepada orang yang telah ada petunjuk. Apa jadi? Apa jadi? Maka orang yang ditambah petunjuk itu menjadi kekasih yang sangat dikasihi oleh Allah. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Subhanallah. Subhanallah. Hak tadi ni dah soleh dah. Kerana petunjuk Allah tu orang tak mau, Allah tambahkan kesalehan hamba Allah ni sampai pada peringkat apa? Ala, ingat baik-baik kata Allah. Inna awliya Allah. Kami mengangkat orang ini menjadi awliya. Subhanallah. Allah tambah amal saleh dia, Allah tambah takwa dia, Allah tambah tawakal dia, Allah tambah yakin dia, tambah dan tambah dan tambah dan tambah sampai pada peringkat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dikala mereka itu memusuhi Allah, orang ini menjadi orang yang tidak bersedih dan tidak takut kerana Allah. Kenapa? Allah kata alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kerana mereka itu orang yang beriman dan bertakwa, kami tambah dan tambah sampai mereka menjadi orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Siapa yang rugi dalam hal ini? Orang mukmin tidak rugi, ada pertambahan. Yang rugi adalah orang yang tidak mendapat hidayah dan bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itu kehadiran kita dalam majlis-majlis taklim, dia bukan kehadiran yang tidak disengajakan. Dia adalah kehadiran yang sememang kita sengajakan untuk hadir. Subhanallah. Karena itu ikhwan, hidayah Allah Ta'ala ini mahal. Mahal. Semahal mana? Semahal orang kafir masuk Islam. Orang kafir bila masuk Islam, apa jadi kata? Keluarga dia buang dia. Masa keluarga dia buang dia, kita cuba bertanya kat dia. Kita kata, tuan, sahabat, saudara asal dari mana ni? Dan kita pergi tanya keluarga, yang keluarga itu dia tahu kata saudara dia meninggalkan agama datang kepada Islam. Hati dia, perasaan dia itu rasa macam mana? Dari segi benci, geram, marah, galat, dia rasa macam mana? Dan saudara dia yang masuk Islam dibuang oleh keluarga yang bukan Islam ni, dia pula rasa terkapat-kapat macam mana? Kalau hati dia tidak kuat, dia boleh menjual balik agama itu, memilih apa yang dia hilang. Semahal itulah hidayah Allah. Semahal itu. Ada orang masuk Islam, dia seorang-seorang, dia tidak tahan. Dan keluarga yang melihat dia masuk Islam pun tidak tahan. Ada yang terus pergi bunuh dia, mati dia. Mati itulah harga kepada hidayah Allah. Subhanallah. Murah kan? Mahal. Ini Allah. Kalau orang kata pilih, kalau aku bagi berabus 2 biji, tapi aku bunuh hama yang mana? Mau hidup miskin, duduk buah pokok ke, ataupun mati tapi ada berabus 2? Berabus 2 juta, 4 juta mahal, tetapi rupanya nyawa lebih mahal. Itulah hidayah Allah Ta'ala. Kesengsaraan itulah hidayah Allah Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Karena itu ikhwan, kita kena merasakan kerugian kalau kita tidak menghampiri diri kepada Allah. Kita kena rasa sangat rugi apabila kita tidak boleh menghampiri Allah. Kata ulama tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah mengasihi hamba dia, Allah beri yang pertama, hamba itu mengenal syirik, menjauhi syirik dan datang kepada tauhid. Itu tanda Allah kasih hamba itu.
Kata ulama tafsir, apabila Allah kasih seseorang hamba, Allah akan nampakkan dia perbezaan di antara syirik dan tauhid. Dia menghindari syirik dan dia datang kepada tauhid. Itu tanda kasihnya Allah kepada hamba itu. Kenapa? Kerana kalau kita beramal, kita hidup, tapi kita terlibat dengan syirik, wal'iyadu billah bidzalik, kita tidak ada tempat di sisi Allah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tidak ada tempat untuk orang yang syirik. Subhanallah. Tidak ada tempat orang yang syirik. Kesemuanya ahli tauhid. Apabila Allah kasih, Allah bagi nampak. Macam orang di Mekah kan. Bila orang tu di Mekah, dia ucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah kami datang, ya Allah kami datang, kami datang. Labbaik itu maksudnya ya. Tetapi kalimah yang cukup lembut. Naam pun ya. Naam ya. Taib pun ya. Tetapi labbaik lebih lembut daripada na'am. Mak kita panggil nama kita Ismail, kita kata labbaik. Labbaik. Maksud dia apa? Ya. Ya tu maksud dia apa? Saya datang untuk apa saya dipanggil. Subhanallah. Ya, saya datang untuk apa saya dipanggil. Ya, kalau saya dipanggil untuk membuat kerja, saya datang untuk panggilan itu. Bila orang pergi haji pakai putih, mandi semua, walaupun orang niat haji ataupun yang umrah, dia pun akan kata labbaik Allahumma labbaik. Ya, ya Allah kami datang untuk apa kami dipanggil. Allah panggil orang pergi Mekah ni untuk apa? Untuk tauhid. Untuk tauhid. Bukan untuk sembarangan. Untuk tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, ya Allah kami datang untuk apa kami dipanggil. Kita dipanggil untuk mengerjakan ibadah di Baitullahil Haram. Untuk apakah kita dipanggil? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, ya Allah, ya kami mengetahui tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Engkau dan tidak ada sekutu bagimu. Untuk itu kami dipanggil dan untuk itu kami faham dan untuk itu kami akan beri ketaatan. Subhanallah. Tauhid kepada Allah. Maka berlakulah perbuktian di kota Mekah. Kalau dah kita kata ya kami datang untuk apa dipanggil, maka Allah kata aku panggil kamu untuk tawaf. Maka terus kita tawaf tanpa ada prasangka kepada Ka'batullah. Tanpa ada prasangka. Tanpa ada prasangka. Andai kata lokasi Kaabah itu tidak ada binaan batu, hanya ada qawaid. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Kalaulah bangunan pakseri Kaabah itu tidak ada, dia kosong, dicuri oleh musuh Islam, cuma ada qawaid tanpa asas, kami tetap akan tawaf di situ ya Allah walaupun tidak ada batu. Kenapa? Kerana kami datang untuk apa kami dipanggil. Bukan kerja kami datang untuk bertanya kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Tidak, sekali-kali tidak. Kami dipanggil untuk tawaf, kami tawaf walaupun tanah itu tanah kosong. Subhanallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami akan datang untuk membuktikan tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk sa'i. Subhanallah. Kita sa'i. Kita sa'i daripada Safa Marwah. Kenapa tidak daripada Marwah ke Safa? Orang semua Safa Marwah, kita pergi Marwah Safa. Kawan tanya, hang pasal apa? Aku punya pasal. Hang peduli apa? Tidak. Soalnya Safa dan Marwah itu bukan bapa kita nyata, tetapi Allah nyata. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu tanda syiar Allah. Kita datang bukan untuk bertanya kenapa kena Safa dulu berakhir di Marwah. Tidak. Itu pertanyaan yang tidak dipanggil karenanya. Kita dipanggil karenanya. Kerana apa? Untuk sa'i. Maka kita pun Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Kenapa?
Kerana labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami datang untuk apa kami dipanggil. Subhanallah. Kita bercukur kepala, kita bercukur. Subhanallah. Ada yang bercukur, ada yang gunting. Subhanallah. Kalau ditanya kenapa, tidak ada jawaban. Apa hubungan rambut dengan tawaf dan sa'i ini? Apa ada hubungan rambut? Tapi digunting sikit atau dicukur, betul tak? Apa kena-mengena ni? Oh, tak mandi terus. Pergi mandi terus. Tidak. Kenapa? Kami datang bukan untuk bertanya, tapi kami datang untuk apa kami diperintahkan, ya Allah. Kami buat. Subhanallah. Apakah yang ada di bumi Arafah itu? Daripada hari 9 Zulhijjah, kita duduk pada waktu zuhur sampailah masuk waktu maghrib, malam raya. Ada apa duduk di tanah yang panas itu? Ada apa? Ada apa? Meletihkan, ta'ban kata orang Arab. Ta'ban, zahmah, dengan letih dan bersesak-sesak. Letih dan bersesak-sesak. Subhanallah. Tapi kenapa kita berukuf di bumi Arafah? Kerana labbaik Allahumma labbaik. Kami datang untuk apa kami dipanggil, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Akal yang boleh terima ke tak boleh terima, nanti sah. Itu bahan dua. Nanti sah. Tetapi kenapa engkau ukuf? Kerana Allah suruh kami ukuf. Panas itu lain hal. Terik matahari lain hal. Kalau kita diberi peluang tanya akal untuk ukuf, biar kita pilih ukuf waktu malam, mana ada matahari. Baik kita ukuf waktu malam, 2 jam sudah. Ini kita keluar daripada 8 Zulhijjah kalau naik bas, wahai bukan jauh tak mana pun. Tetapi bas punya pasal ini apa nak buat? Dia jam dengan pelantar semua dah habis. Tak boleh berjalan. Jam. Panas ni tak tahu nak buat duk ribat ihram begitu dia. Panas. Lah kenapa tak pergi malam? Pergilah waktu malam, matahari tak ada. Mana ada panas? Tak boleh. Waktunya, tempatnya, masanya Allah yang menentukan. Dan kami tidak akan bertanya. Kenapa? Kami datang untuk apa kami dipanggil. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kami datang untuk menjadi abdi, bukan untuk menjadi tuan. Maka tuan dia akan bertanya, pasal apa main kerja lambat? Pasal apa tak main kemarin? Pasal apa baju tak bawa dalam? Tuan akan bertanya. Tetapi abdi hanya menurut perintah. Kami hamba-Mu, ya Allah, kami datang. Ikhwan, mungkinkah lepas daripada kita balik daripada Mekah, kita akan jadi orang yang sombong dan keras hati? Berapa hari kita dijemuk di tengah panas? Allah jemuk kita. Di tengah panas. Subhanallah. Daripada Arafah, kita ukuf di Arafah. Kemudian kita berukuf lagi di mana? Di Muzdalifah. Tapi ukuf di Muzdalifah lain pula halnya. Waktunya malam pula. Subhanallah. Arafah masih ukuf siang. Muzdalifah ukufnya malam. Subhanallah. Sangat ajaib. Siapa berani mempertikaikan waktu ukuf? Siapa berani mempertikaikan mabit di Muzdalifah? Siapa berani mempertikaikan jumlah batu yang dikutip dan akan dilontar pada 10 hari raya? Siapa berani mempertikaikan? Ada 3 jamrah. Siapa berani mempertikaikan? Kenapa tak dilontar 3 jamrah pada 10 Zulhijjah? Hanya dilontar 1, 11, 12, 13, baru dilontar 3. Siapa berani mempertikaikan keadaan ini? Soalannya, salah tak salah mempertikaikan? Tidak salah. Kita ada apa itu kita panggil hak asasi manusia. Kita boleh bertanya, kenapa jamrah ada 3? Tak bolehkah buat 4? Kenapa jamrah ada 3? Tak bolehkah buat 2? Sembahyang yang 4 pun boleh diqasarkan. Kenapa jamrah tak boleh diqasarkan?
Labbaik Allahumma labbaik. Hai hambaku, kamu dipanggil untuk apa? Kamu akan diperintah, bukan kamu datang untuk bertanya pada kami. Subhanallah. Sangat ajaib manusia ini. Dia boleh patuh. Baling 10 dia baling. Dia baling pada 10 Zulhijjah hari raya, dia baling 7. Lepas dia baling, dia bercukur dan dia buka ihram dia. Dia tak kata apa dah. Dah senang. Tapi dia balik Malaysia, dia baru tanya. Dia balik ke negeri dia, baru dia tanya. Subhanallah. Subhanallah. Duduk depan Kaabah tu 4 penjuru Kaabah ada. Pilihlah penjuru mana, itulah Kaabah dan kiblat kita. Dia tidak bertanya. Dia tidak bertanya. Bila iqamah, dia berbangkit takbir Allah. Dia tidak bertanya siapa jadi imam. Dia tidak bertanya siapa jadi imam. Suara boyan ke, suara banjang ke, suara parau ke, suara serak ke, dia tak tanya. Tapi dia balik ke negeri kan, dia tanya, siapa jadi imam, suara tak sedap masuk. Subhanallah. Sangat ajaib manusia ini. Sangat ajaib. Inilah nama dia, bayi ajaib. Sangat ajaib. Subhanallah. Allah mendidik manusia. Allah mendidik. Selepas orang yang buat haji ifrat, lepas dia buat haji ifrat, sunat bagi dia untuk mengadakan udhiyah, berkorban. Orang yang buat haji lain daripada ifrat, mereka kena dam dan mereka mesti wajib membayar dam, menumpahkan darah. Tidak dipersoalkan hukum itu semua. Tak dipersoalkan. Bahkan kalau dia tak menyembelih kurban, dia rasa satu macam kerugian besar. Dan ketika kita tengok sembelihan kita di Mina, kita pun tak bertanya nasib sembelihan kita. Hanya kita tahu binatang itu disembelih. Dan kita pun tak tanya ke mana daging itu pergi. Tetapi bila kita sembelih tempat kita, kita bertanya, ke mana daging aku pergi? Sangat tidak masuk akal dengan manusia ini. Seolah-olah Allah itu ada di Mina, tidak ada di Malaysia. Seolah-olah. Ini namanya palsaf. Subhanallah. Bila dia buat korban tempat dia, orang tak main hantar lagi panggu dia. Satu dia masuk satu panggu, tak main hantar lagi. Dia resah dan dia gelisah. Mana daging aku? Sedangkan dia masuk itu tujuannya untuk berkorban. Tapi dia bertanya, mana aku punya panggu, tak main lagi. Dia pun hantarlah sikit 600 gram. Dia kata aku mau 2 kilo. Subhanallah, sangat ajaib manusia ini. Subhanallah, ikhwan wa akhwat. Ada banyak perkara kita boleh mengambil aktibat. Ada banyak perkara kita mengambil aktibat. Karena itu orang yang berada di bumi Arafah, mereka duduk di bumi Arafah, Allah suruh mereka saksikan bermacam-macam perkara. Ada orang menangis, ada orang berkelahi, ada orang pengsan. Ada orang duduk mandi peluk, ada orang duduk kipas, ada orang lena, ceng. Hang pandai ke, hang apa, aku lena. Dia tak beli. Dia main kuliah, mak akan Melayu ke, aku nak tidur, aku tidur. Aku punya pasal. Ada panas terik. Kita duduk dalam apa tu, dalam kemah yang seumpama tarpar itu, dihampak begitu saja. Panas, bukan tak panas. Tetapi ada orang lena. Loh, kita tengok dia sana, kita seronok. Kita kata Pak Haji ni melina betul. Dia lina ceng. Dia jaga-jaga asap. Lepas tu dia bangkit apa semua dia buat. Ambil dia kata sah masuk jalan. Kita kata hang kata sah. Ihram aku boleh pokok. Boleh pokok. Hang kata sah. Pasal apa sah? Pasal dia lina. Ada yang untuk berkipas, buka baju, tunjuk dada ke orang berkipas, perang. Dia kata, bila lah nak berangkat pergi ni, mereka ni pun tak main lagi. Wahai baru 2 minit. Dia ukur tu baru 2 minit. Dia kena dapat sebahagian siang, sebahagian malam. Tapi dia rasa lama. Subhanallah. Gamaknya begitulah nasib kita di mahsyar. Gamaknya demikianlah nasib kita di mahsyar. Ada orang masuk ke mahsyar, tak ada buat apa lagi. Dia memeronta di mahsyar. Halaka anni sultaniyah, ma aghni anni maliyah. Halaka anni sultaniyah, khuzuhu faghulluh,
thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku innahu kana la yu'minuna billahil azim. Surah Al-Haqqah. Dia sampai di mahsyar, apa dia kata? Halaka anni sultaniya, binasalah kekuasaan aku. Ma aghni anni maliya, rosaklah segala harta benda yang aku ada. Pasal apa? Nabi kata tadnu syams minhum, akan dibawa kepanasan matahari kepada mereka. Subhanallah. Akan dibawa kepanasan matahari kepada mereka. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan kama khuliqu. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak berkasut, tidak berkatan khuluq, seperti mana mereka dilahirkan semula. Panas, tak tahan. Ketika itulah dia kata, mana harta yang boleh tolong aku? Mana kuasa yang boleh tolong aku? Allah Ta'ala berfirman, khuzuhu fahullu, jangan biar dia bertanya panjang, tangkap dan berkaslah dia. Summal jahim sallu, balik masuk ke neraka. Banyak tanya orang ini. Summa fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku, dengan rantai besi yang panjangnya 70 hasta yang diambil daripada rendaman neraka, diikat dia dan dibaling ke neraka. Allah berfirman, innahu kana la yu'minuna billahil azim, ini orang tidak beriman pada aku. Kamu hanya begitulah sebahagian manusia yang kafir kedudukannya di mahsyar. Tetapi ada juga orang yang bangkit di mahsyar dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia mendapat zillah, dia mendapat teguhan Allah. Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Orang ini diambil rantai besi 70 hasta, cincin rantai yang bersambung menyambung itu direndam dalam neraka. Subhanallah. Bukan kata api neraka, kalau nafas neraka itu sampai ke dunia ini, leburlah dunia dan isinya. Karena itu neraka dengan kita ni jauh, sampai jauh itu berpindah alam. Neraka bukan di timur, bukan di barat, bukan di utara, bukan di selatan, dia di alam lain. Jauhnya dia dengan kita, sampai perjalanan dengan kenderaan dunia tidak dapat sampai ke neraka. Dia kena meneroka dengan roh. Begitu dahsyat Allah simpan neraka jauh daripada hambanya. Tetapi andai kata berlubanglah neraka itu seperti lubang jarum, katalah neraka itu berlubang selubang jarum, akan hancur alam dunia ini dan isi dengan jarak yang begitu jauh. Subhanallah. Dengan kedahsyatan itu, tiba-tiba ada orang, dia mendapat naungan Allah di hari akhirat. Kita kata, ya Allah, masukkanlah kami dalam orang itu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam orang yang selamat itu, ya Allah. Amin, 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 amin. Siapa mereka itu? Imamul Adil, pemimpin yang adil. Allah. Alhamdulillah, bersukarialah kita kerana pemimpin kita adil. Alhamdulillah. Pemimpin kita semuanya adil. Alhamdulillah. Belum ada yang khianat. Ada tak ada yang khianat? Tak berani jawab, kira tak ada lah. Kalau ada, mesti orang jawab. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemimpin kita semuanya pergi Mekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun balik awal itu tak apalah. Alhamdulillah. Pemimpin yang adil. Subhanallah. Subhanallah. Pemimpin yang adil, yang meletakkan di tempatnya apa yang patut diletakkan di tempat. Islam ini bukan tempat dia di tepi tangga, tapi tempat dia dalam kehidupan. Diletakkan Islam dalam kehidupan. Subhanallah. Pemimpin yang mengutamakan akidah rakyatnya. Kerana kita ini muslimin, orang-orang yang beriman, kita meyakini bahawa akidahlah yang menyelamatkan manusia. Sempurna akidah, sempurna kehidupan.
rosak punah kerana akidah, punah kerana kehidupan. Seorang pemimpin dia kena melihat akidah rakyatnya. Umar Al-Khattab memelihara akidah rakyatnya. Subhanallah. Satu hari Umar berjalan. Umar sampai di kawasan yang dinamakan dengan Syajaratul Ridwan, iaitu satu pokok. Di bawah pokok itu Nabi pernah berjanji setia dengan sahabat-sahabat dulu dalam peristiwa Bai'atul Ridwan. Nabi minta kesetiaan sahabat dalam keadaan Islam ditekan. Nabi susah payah, setialah dengan aku. Sahabat semua mengulurkan tangan. Bayangna Rasulullah, kami berbai'ah dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi kata, mana tangan Osman? Osman tidak ada. Nabi kata, hadza yadul Osman. Kerana Osman tak ada, tangan aku ini adalah tangan Osman. Bila Nabi kata lagu itu, Allah menurunkan ayat yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah juga menyertai tangan-tangan lain. Maka pokok ini satu pokok yang sangat bersejarah. Di bawahnya diturunkan ayat Al-Quran. Di bawahnya Nabi meminta bai'ah di kalangan sahabat. Pokok ini sangat istimewa. Apabila satu hari Umar berjalan, Rasulullah dah wafat, dia jadi khalifah. Dia berjalan, dia tengok pokok ni bunga tak ada, buah tak ada, tapi pedang penuh orang gantung. Kalau orang Melayu dia gantung rokok lah. Orang Arab dia gantung pedang. Pokok tu bukan jenis pokok berbuah, tapi pedang penuh. Nak kata pesta tamlung tak ada, Dipawali pun tak ada. Maka Umar berhenti. Umar berhenti sebentar dan Umar bertanya, Umar kata, kenapa dia gantung pedang ni? Orang jawab pada Umar, dia kata, Allah, budak-budak. Dia kerja budak-budak. Dia pun dengar kata, masa Rasulullah dulu, Rasulullah gantung pedang kat sini kan. Nabi buat perjanjian di bawah pokok ni. Jadi dia buat gantung pedang tu nak ambil berkat lah tu. Umar dengar Umar kata apa? Dia buat gantung pedang tu nak ambil berkat. Pasal bawah pokok ni Quran diturunkan. Umar kata lama mana dah? Lama tak lama, mau kat sebulan dah jadi benda ni. Umar memerintahkan Kementerian JKR. Umar mengarahkan Kementerian Kerja Raya terus memotong pokok itu. Umar kata selagi mana ada pokok ini, mereka tidak yakin berkat itu daripada Allah. Berkat datang daripada pokok. Maka salah seorang Muslim mengambil berkat daripada pokok. Umar menjaga akidah rakyatnya. Subhanallah. Dia jaga akidah rakyatnya. Allah. Karena itu pemimpin yang adil. Bukan saja pemimpin yang bagi hak rakyat, tapi pemimpin yang mendidik agama rakyat. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia akan beragama seperti raja-raja, pemerintah. Kalau pemerintah pakai tudung sekerat, rakyat pun tudung sekerat. Kalau pemerintah tidak salat, kebanyakan rakyat tidak salat. Pasal apa? Yang rasmi itu akan ditiru orang. Karena itu agama itu penting. Agama sangat penting, amat penting, cukup penting. Terutama al-aqidah, at-tauhid, penting. Bukan kata agama, bukan kata pemimpin. Kita sudah ambil contoh. Kalau orang bank, kita sebagai bapa, orang bank Zohor, kita duduk basuh kereta. Ada anak dan bini duduk sembahyang lorong. Tak sembahyang. Pasal apa pun ketua rumah tangga basuh kereta, silat-silat bini basuh flat. Orang tua-tua Melayu lah. Maknanya orang tua-tua apa lah. Orang tua-tua Melayu kata apa? Kalau bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Sekarang ni melompat pula. Sambil lompat dia kencing. Kenapa? Hubbul taklid. Dia suka tiru. Anak suka tiru bapa. Bapa lalu surau pun tak pandang.
Agak-agak anak boleh jadi imam surau. Itulah keadaan. Pada hari yang sangat ngeri dan mengerikan, ada orang yang terselamat. Ada lagi satu orang yang terselamat. Siapa dia? Subhanallah. Rajulun kana qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Allah. Ya Allah, masukkanlah kami daripada orang ini, ya Allah. Amin. Orang yang hati dia sentiasa bergantung di masjid. Besar masjid dekat dia. Nabi kata, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina satu masjid untuk Allah di dunia, confirm Allah buat satu rumah dekat dia dalam syurga. Sahabat kata, bina sebesar mana? Nabi kata, sebesar sarang burung merpati. Maknanya kecil lah masjid dan surau. Sekecil itu dan tak sempurna, tapi orang boleh bersolat di dalamnya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina dekat dia rumah dalam syurga. Subhanallah. Kita lah agama, kita lah kot duk mengaji, hati tergantung pada masjid, seronok mengaji. Subhanallah. Nak mengambil ilmu daripada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Nak mengambil ilmu daripada para sahabat, para tabi'in, para salafus salih, para ulama. Subhanallah. Hati ini rasa penghormatan besar kepada masjid. Ikhwan, mungkin tidak berlaku di tempat kita, tapi mungkin berlaku di tempat negeri Pasir Dua Butir, Pasir Berdengung, di bawah pimpinan Menteri Fasalah. Mungkin berlaku di sana lah. Ada orang lintas sebelah masjid, dia tak pandang langsung masjid. Apa yang ada dalam hati dia? Bukan menghina, demi Allah tidak menghina, tetapi ingin bertanya, apakah penyakit dan ilmu yang dia tuntut sampai dia tak boleh melihat rumah? Dia apa ni? Dia tu apa mentera apa ni? Sampai dia lalu tepi masjid, masjid tu dia nampak apa lah? Dia nampak macam pelabuhan ke? Dia nampak tongkang banyak ke? Kau dia nampak macam rumah kosong ke? Kau dia nampak macam Tesco? Kalau Tesco dia main, dia tak main langsung. Kau dia nampak apa? Subhanallah. Sangat ingin kita ketahui. Nak kata tak azan, azan. Nak kata tak ada kipas, dengan kipas semua. Kipas ceiling, kipas dinding, buka tingkap lagi. Nak kata tak ada apa, semua ada. Bahkan main sini buka air ambil wudu, tak payah bayar ambil. Di rumah bayar ambil. Kadang-kadang ada kenuri. Makanlah bismillah rezeki Allah. Bermuamalah, bermujamalah lah sama kaum muslimin. Tetapi dia tak kenal. Dia jalan, dia sampai ke masjid dan dia duduk ke bawah. Sangat tawaduk kepada Allah. Sangat tawaduk. Tawaduk dia itu sangat hebat. Sampai tak memandang rumah Allah. Subhanallah, subhanallah. Rajulun kana qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan itulah hari yang sangat gempar dan mengemparkan. Sangat gempar dan mengemparkan. Karena itu apabila kita lihat pada hari itu, kita mula bertanya, apa hal dengan kita ini kalau berlaku hari itu? Kita tak mau bertanya tentang orang, kita nak bertanya nasib kita. Di mana nasib kita? Bukan hari itu, hari kita mati, hari kita masuk kubur, kita mula nak bertanya apakah nasib kita di hadapan Allah. Ikhwan, An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan, bagi orang yang bimbang dengan nasib dia di hari akhirat, orang ini kena membaca hadis ini. Ada satu hadis kata Nawawi, hadis ini adalah hadis Imam Bukhari. Hadis ini adalah hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini jarang dia sahih, tetapi yang dia sahih. Al-Bukhari sifat adalah sahih Al-Bukhari. Hadis Qudsi ini telah membongkarkan bagaimana hubungan yang patut kita jalin dengan Allah supaya kita terselamat di hari akhirat. Subhanallah. Sangat ajaib hadis ini, sangat ajaib. Kata para ulama, hadzal hadis azim. Hadis ini sangat besar, sangat besar. Kita risau, esok kita mati macam mana nasib kita? Hadis ini memberi jawapan. Apa akan jadi dengan kami? Kita bertanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
selama ni ibadat aku buat yang terima tak ya Allah? Hadis ini menjawab. Tak payah orang jawab, Allah hadis ini menjawab. Kita bertanya, ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak kesalahan, macam mana aku nak dekat diri pada Hang? Hadis ini menjawab. Ya Allah, apakah amalan yang boleh aku buat supaya aku dekat dengan Hang, ya Allah, supaya Hang boleh tolong aku dan Hang boleh kasih aku, Hang boleh ampun dosa aku, ya Allah? Hadis ini menjawab. Sangat besar hadis ini dalam pengaruh kita nak taqarrub diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini hadis Imam Bukhari. Mari kita melihat apa yang ada dalam hadis ini supaya kita jadikan dia sebagai bimbingan kita, bukan orang kita. Karena esok kita masuk kubur, Allah tanya apa dia? Siapa Tuhan engkau? Bukan Allah tanya, siapa Tuhan kawan kau? Oh, boleh jawab kita. Kalau Tuhan tanya, Syekh, kawan Hang sembahyang tak? Boleh jawab. Pasal yang kita bawa masuk dalam kubur 3 fal. Masuk dalam kubur semua pasal orang. Tapi pasal kita satu beg pun tak bawa. Kerana ingat hari akhirat, hari Allah bertanya pasal kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sayyidina Ali mengambil pasir bubuk tu kepala. Celakalah aku, ayat ini sangat besar pengaruh dia. Allah bertanya tiap-tiap diri tentang urusannya di hadapan Allah. Tiap-tiap kita ni Allah tanya pasal kita. Engkau ikhlas ataupun tidak? Kalau Allah tanya pada tuan-tuan, Allah kata, mamak tu malam tu dia ikhlas ke tak ikhlas? Oh, saya nampak dia macam tak ikhlas. Selesai. Tapi kalau Allah tanya kita, engkau ikhlas ataupun tidak? Masa tu bukan boleh kata saya berpandangan. Tak ada, dia baru nampak pun. Tak boleh kata saya berpandangan, saya ikhlas. Tidak boleh. Tidak boleh. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada nar. Apa kena jadi qu anfusakum? Diri engkau, keluarga engkau daripada azab Allah pelihara. Kata Ali bin Abi Talib, celakalah kami kerana hari kiamat Allah bertanya kita tentang urusan kita, bukan tanya kepada kita tentang urusan orang. Allah. Subhanallah. Kerana itu dengan orang ni kita boleh buat apa? Sekadar watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kita tak boleh buat apa. Kita tak buat apa, tak boleh. Kita geram dia sampai masjid pun tak mau. Kata anda geram. Dia lintat-lintat, kita ikat macam lembu kurban baru ni. Ikat kaki, ikat tangan, korang jubang siap. Bukan kata dia, kita boleh cari. Patut boleh cari dia tak pergi masjid. Dengan boleh tak pergi masjid, boleh cari kita. Kita jadi kriminal, dia layak. Pasal itu kadar orang watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Itu saja boleh buat. Tetapi kepada diri kita dan keluarga kita, lebih daripada itu kita kena buat. Apa dia? Memastikan. Ikhwan, kita bersaudara mara, berjiran tetangga. Bila anak jiran mai rumah kita, kebetulan waktu sembahyang, kita kata pada anak jiran, abang, kakak sembahyang. Dia balik ke rumah dia, mak dia tak ajak dia sembahyang. Masa dia mai rumah kita, kerja kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kerja kita. Bila anak ni balik ke rumah mak bapak dia, kerja mak bapak dia, bukan kerja kita. Tetapi anak yang duduk dalam rumah kita adalah urusan kita. Abang anak ayah, abang anak mak. Sebelum abang mencecah umur akhir balik, ayah nak ajak, dia kata ayah sembahyang menghadap kiblat, salat tu ayah nak ajak. Kerana ayah akan dihadapkan di hadapan Allah tentang urusan abang. Abang adalah anak ayah. Sampaikan hal itu pada anak kita. Anak-anak dia akan bertanya, pasal apa tak ajak anak sebelah? Sebab dia bukan anak ayah. Tapi kalau dia datang untuk menuntut ilmu, ayah boleh mengajak dia. Tapi ayah tak boleh paksa dia macam ayah paksa abang. Kerana kewajipan abang di bawah zimmah ayah. Ayah yang bertanggungjawab.
kita ajak. Kita bawa anak kita balik kampung, dia jumpalah dengan dia punya sepupu, 2 pupu, 3 pupu, berpupu-pupu semua duduk ada sana. Sepupu-sepupu semua bila masuk waktu semayang tak semayang. Sepupu tu anak pupu kita macam anak kita. Apa kewajipan kita? Berhenti main, tutup TV, pergi semayang. Tak tahu. Sepupu kita kata, tak apa, tengok TV. Hampa kecil lagi tak semayang pun tak apa. Aku yang tua pun tak semayang, hampa kecil lagi tak payah semayang. Bukan urusan kita pergi angkat TV balik ke kita. Bukan urusan kita. TV itu pak mentua kita punya. Kena hormat, hutang pun tak boleh. Kesian. Jangan balik. Tetapi apa urusan kita? Urusan kita bertegas dengan darah daging kita. Mesti bertegas. Bukan kita sindir menyindir, tetapi urusan ini akan dihitungkan di hadapan Allah. Kita panggil nama anak kita. Kita panggil Muhammad Hafiz, Muhammad Haris. Jom ambil ayat sembahyang, naik atas sembahyang dengan ayat. Biar mereka mendengar, kita mendakwahkan kepada mereka. Tidak sindir menyindir. Kenapa tidak sindir? Kerana ku anfusakum wa ahlikum nar. Selesaikan bab kita dan rumah tangga kita. Allah bertanya urusan kita di hari akhirat, bukan urusan orang. Habis dia buat tak sembahyang. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sudah. Muru auladakum bis salah. Semua anak kamu sembahyang umur berapa? 7 tahun, 10 tahun. Anak saudara kita, adik ipar kita, semua ni anak saudara kita dah umur 11 tahun tak sembahyang. Kita bolehkah? Kita bolehkah pergi ambil tali tongkang pergi pukul dia? Bukan urusan kita. Tetapi apa yang kita kena buat? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita kata dekat dia, kita kata, Muaz, kamu sembahyang tak Muaz? Tak sembahyang pak cik. Pasal apa kamu tak sembahyang? Muaz pun tak tahu. Bila anak saudara kita kata tak tahu, berkewajipan kita ajak lala tu juga. Muaz, tengok pakcik nak ajak sembahyang. Muaz nak main. No more play Muaz. Sekarang Muaz dah beritahu pada pakcik, Muaz tak tahu sembahyang. Pakcik nak ajak. Tak usah tanya, Pak Han tak ajak tak? Kalau tanya panjang cerita. Jangan tanya. Kerana kita bukan menghitung orang. Jangan tanya. Hati semayang bapak pun jangan menghina orang. Jangan, teruskan ajak dia. Terus ajak dia. Muaz begini rokok, Muaz begini sujud. Budak tu dia nak flash. Kalau tak flash yang kita ajak, itu urusan budak kita. Tetapi urusan kita telah selesai di hadapan Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masuk waktu sembahyang, Muaz, jom ikut pakcik sembahyang. Pakcik tak larat lah pakcik. Bolehkah kita turun tangga buka silat pulut? Karate apa yang boleh karate? Tidak boleh. Itu anak orang. Allah akan tanya bapa dia daripada urusan keluarga. Tapi anak kita mesti kita bertegas. Ikhwan wa akhwat, mari kita dengar satu hadis. Hadis ini hadis kursi daripada Imam Al-Bukhari. Bagaimana nak menjalinkan hubungan kita dengan Allah yang telah terputus, yang telah renggang. Rengganglah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah sangat renggang. Hari ini kalau orang cakap apa pasal pun pasal Allah ni, semua jawapan kita ke orang cantik. Semua orang cantik. Kalau orang tanya macam mana dia buat untuk subuh azan-azan, kalau boleh mau slow sikit bagus ya. Mesti tak cantik. Dia tak boleh kata slow lah bagi orang bagus sikit. Saya memang jenis buka badak pun tak buka aku saya. Ya. Urusan Allah ni semua tak cantik. Kalau orang tanya apa pandangan tuan pasal hudud, alah hudud ni tak sesuai ya. Mesti tak cantik. Dia nak apa kata satu hukuman daripada langit, hukuman ini menyelamatkan manusia, hukuman ini daripada Allah. Dia tak mampu memilih bahasa yang indah untuk Allah, melainkan bahasa yang melahirkan permusuhan, kebencian dia dengan Allah. Hubungan kita telah retak dengan Allah. Inilah hadis. Inilah sunnah yang sahihah yang datang membetulkan hubungan ini balik.
Antum dengarlah hadis ini. Hadis ini adalah hadis Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sangat ajaib hadis ini. Dia membetulkan hubungan kita dengan Allah, dan dia mengangkat martabat orang yang berhubung dengan Allah. Kita panggil dengan bahasa dia bermuamalah dengan Allah. Dengarlah hadis ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat miracle ini. Kata Rasulullah, innallaha qala, Nabi kata Allah berfirman dalam hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu biharbin. Subhanallah. Allah kata, barang siapa yang bermusuh dengan wali-wali aku. Siapa dia wali? Ini wali. Siapa yang bermusuh dengan wali-wali aku, faqad adantuhu biharbin, maka aku isytihar dia berperang dengan aku. Satu muqaddimah daripada hadis ini yang sangat menarik, sangat menarik. Man 'ada li waliyan, siapa yang bermusuh dengan wali aku isytihar lawan dengan dia. Siapa kata? Rabbunallah, Allah itu. Persoalan timbul, siapa itu wali? Wali di sini bukan wali songo. Wali di sini bukan tok kenali. Wali di sini bukan wali kutub, bukan wali abdal. Tetapi wali di sini adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Wali di sini adalah orang yang nak menjalinkan hubungan dia dengan Allah. Siapa dia wali? Wali Allah itu adalah orang yang meninggalkan maksiat kerana Allah. Dia duduk dalam dunia minum arak, dia duduk dalam dunia perzinaan, riba, berjudi. Tiba-tiba satu hari hidayah Allah menyentuh hati qalbu dia. Hidayah itu telah membinggung hati dan perasaan dia, sehingga kan dia tersimpuh di hadapan Allah. Dia menangis di atas keterlanjuran dia. Dia meninggalkan maksiat kerana Allah. Maka inilah orang yang menjadi wali Allah. Dengan ilmu dia membetulkan hubungan dia kepada Allah, dengan mengambil bimbingan daripada Alkitab dan Sunnah Rasulullah. Dia berjalan di atas Alkitab dan Sunnah Rasulullah. Dia memakai manhaj para sahabat, sistem para sahabat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia ini orang yang wali Allah. Dalam bahasa Arab kita baca Al-Quran, wali ini ada berbagai-bagai makna. Ada wali dengan makna pelindung, ada wali dengan makna wali nikah, ada wali dengan makna pembantu, ada wali dengan makna pemimpin, ada wali dengan makna orang yang baik-baik, orang saleh. Maka dalam hadis ini, man 'ada li waliyan, siapa yang menyakiti orang dan nak menjalankan hubungannya dengan aku isytihar bermusuh dengan orang itu. Subhanallah. Ada satu orang, dia meninggalkan maksiat, dia pun datanglah ke masjid. Bila dia datang ke masjid nak jadi orang baik, tiba-tiba kawan dia kata, berapa hari tu? Berapa hari? Aku merasa nak ni dekat hari Jumaat aja, Sabtu tak lebih dah. Punya muka aku tahu, sampai melemahkan semangat dia. Allah terus bermusuh dengan orang yang mengeluarkan kata-kata itu. Subhanallah. Siapa yang mencari permusuhan dengan wali aku akan bermusuh dengan dia. Antum yang hadir dalam kebun ilmu ini, antum adalah wali Allah. Antum tak payah jalan jaya, tapi antum kuat minum air. Wali Allah. Antum wali Allah. Kenapa? Antum tak tinggal sembahyang 5 waktu, menjalinkan hubungan dengan Allah. Antum adalah orang saleh. Adakah antum buat maksiat hari ini? Adakah di kalangan kita berzina pada pagi tadi? Membunuh orang dosa besar? Melakukan syirik pakai tangkai azimah? Adakah hari ini kita derhaka mak bapak kita, tolak mak kita keluar daripada flat? Tidak ada. Hari ini telah sepakat antum tidak melakukan dosa besar. Antum tidak meninggalkan yang wajib. Tunggu waktu isyak aja kita nak sembahyang.
Pasal apa tak sembahyang lagi? Pasal mamak ni tak berhenti lagi. Sekali lagi berhenti kita solat. Subuh telah berlalu, Zuhur telah berlalu, Asar, Maghrib telah berlalu, tinggal Isyak. Antum menutup aurat. Antum tidak dengki pada saudara yang lain. Antum menegakkan yang ma'ruf, menjatuhkan yang mungkar. Maka antum adalah orang. Ingat, orang yang melakukan maksiat tidak ada dalam hadis ini. Tetapi kalau dia sedang meninggalkan maksiat walaupun belum melakukan ibadah, dia masuk dalam hadis ini. Sesiapa yang bermusuh dengan wali aku, kata Allah, aku akan isytihadan perang dengan dia. Tengok, Allah menjaga hubungan. Kata Allah, tengok macam mana Allah didik kita. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Allahu akbar. Allah kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya. Ketahuilah hamba-Ku, kalau kamu nak mendekatkan diri kepada Aku, tidak ada benda yang boleh membawa kamu dekat kepada Aku yang sangat Aku kasih, melainkan kau jangan tinggal apa yang Aku wajibkan kepada kau. Subhanallah. Allah kata, hamba-Ku, kalau kau nak dekat dengan Aku, kau jangan tinggal apa yang Aku wajibkan kepada engkau. Kerana yang Aku wajibkan kepada engkau itulah yang paling Aku kasihi, baru Aku wajibkan. Subhanallah. Subhanallah. Apa yang Allah wajibkan mesti kita jaga. Antara salat ba'diyah dengan salat fardu, jaga salat fardu. Kerana salat fardu lebih Allah kasih. Antara sembahyang Isyak dengan salat tarawih, sembahyang Isyak itu lebih Allah kasih. Kenapa? Dia fardu. Hak tu bagi kemah dia. Jangan solat Isyak ada qada-qadaan. Yang paling seronok dia sembahyang bagaimana? Memang dia cadang nak tinggal, lepas tu dia cadang nak qada malam. Ni bagus punya orang. Mau bagi yang berapa nyok tengah belakang. Tidak ada dalam dunia ini berdasarkan hadis qudsi ini amalan yang paling Allah kasih, melainkan amal itu adalah amal yang fardu. Subhanallah. Kalau kita nak berzikir, kita nak berwirid, jangan sampai tinggal yang fardu. Apabila sunat kita buat, fardu kita tinggal, Allah tidak kasih kepada kita. Allah sedang meletakkan anak tangga datang kepada dia. Ikhwan, hari ini benda fardu mana anda belum buat? Salat telah buat. Tutup aurat. Ada siapa pakai elok pendek? Ada, tetapi di dalam, bukan di luar. Ada. Kita tidak merendahkan aurat. Kita tak bunuh orang? Ya, tak bunuh. Tak minum arak? Tidak minum arak. Tak mencuri? Tidak mencuri. Cuma-cuma kasut itu terkadang-kadang berlaku kekeliruan kerana talinya begitu sama. Sama, itulah berlaku kekeliruan. Bukan mencuri, tidak, hanya mengambil tanpa izin. Tidak sengaja. Maka hari ini tidak ada satu berita gembira hubungan kita dengan Allah begitu erat apabila kita tidak meninggalkan yang fardu. Hai hamba-Ku, datanglah dekat diri kepada Aku dengan benda fardu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah kata, wahai hamba-Ku, laksanakanlah benda-benda sunat, sehingga kan benda sunat itu menjadi penyebab Aku kasih kepada engkau. Allah. Jaga yang fardu elok, lepas tu buatlah yang sunat. Allah kata. Sebab apa? Kau buatlah yang sunat, sehinggalah yang sunat itu menjadi perkara yang Aku cintai kepada engkau. Subhanallah. Allah suruh kita buat yang sunat, lepas dia bagi ingat jangan tinggal yang fardu. Allahu Akbar, Allah. Kadang-kadang anak kita, kalau anak dara kita keluar rumah pakai tudung, pakai seluar, tapi sembahyang dah. Subhanallah.
Dapatkah anak kita itu ridha daripada Allah? Kadang-kadang sampai dekat RNR, berhenti musafir, kita seorang-seorang aja keluar pergi sembahyang. Anak kita duduk dekat kereta belah tahun umur dia, kita tak semawa pun pergi sembahyang. Bunyi pun budak-budak. Subhanallah. Lepas tu kita berdoa, ya Allah rahmatilah kami, ya Allah rahmatilah. Bagaimana Allah akan ridha kalau benda fardu kau tak ada? Bagi orang yang memerhatikan hubungan dia dengan Allah, sangat penting hadis ini wujud dia. Ikhwan, simple, mudah. Apa dia? Dekatkanlah diri kepada Allah dengan benda sunat. Sampai kita mencintai benda sunat, sampai Allah mengasihi kita. Perbanyakkanlah benda sunat. Allah SWT. Dengarlah apa Allah bagi tahu. Apa dia? Yang pertama tadi, bawa mukadimah hidup kita ini kepada Allah. Nescaya orang yang bermusuh dengan kita akan jadi musuh Allah. Itu Allah. Yang kedua, Allah kata, benda yang paling aku kasih ialah benda yang aku fardukan. Dekatkanlah diri pada aku dengan benda fardu. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut, dekatkanlah diri kepada Allah dengan benda sunat. Sampai benda sunat tu kau cintai dan aku mencintai engkau. Kalau itu kita boleh buat, Nawawi kata hadis ini sangat besar, membuka jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau itu kita boleh buat, tengok apa Tuhan nak buat bagi kita. Apa dia? فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Allah. Hai manusia, kau latih sampai malaikat maut ambil nyawa kau. Tengah-tengah kau duk melatih jalan ini dengan penuh tekun, istiqamah, yakin, aku buka jalan aku, kau akan tengok satu keajaiban berlaku dalam hidup kau. Apa dia? Fa'idha ahbabtuhu, bila dah cinta dan kasih aku sampai pada engkau, aku jadikan pendengaran aku bersama dengan pendengaran kau. Apa akan jadi? Allah akan halang telinga kita mendengar apa yang Allah benci. Apa yang Allah benci tak akan sampai ke telinga kita. Subhanallah. Allah kata apa? Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan pastikan mata engkau, kau tak akan melihat benda yang aku benci. Kalau aku benci maksiat, aku hindarkan kau daripada maksiat. Kalau aku benci benda-benda yang haram, mata kau tidak akan melihat benda yang haram dalam hidup kau. Dengan makna kata kau lihat dan kau buat, aku akan hindarkan kau. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan jadikan wa yadahu allati yabtishu biha, apa yang tangan kau pegang, itulah yang aku pegang. Subhanallah. Apa yang kaki kau berjalan kepadanya, di situlah ada aku. Allah kata kepada kita, apa akan jadi ketika itu? Wa in sa'alani la u'tiyanna. Kamu mula meminta kepada aku pasti akan bagi apa yang kau minta. Wala in ista'adzani la u'idanna. Apabila kau berlindung kepada aku dengan sesuatu, pasti aku lindung engkau dengan sesuatu. Subhanallah. Inilah hadis yang membicarakan masalah hubungan kita dengan Allah. Tidak ada hadis yang lebih besar daripada hadis ini. Fadilatnya diterangkan, caranya diterangkan. Fadilatnya diterangkan, caranya diterangkan. Subhanallah, subhanallah. Jadi persoalan dia ikhwan, bagaimana kita atur ya soalan. Kita nak melangkah tapi tidak melangkah mencari mardatillah. Sayanglah diberi masa peluang kesihatan, kita tidak mencari Allah. Jangan sampai pada hari diusung keranda daripada pintu rumah kita, ketika itu kita mula mencari Allah. Ketika itu yang ada apa dia?
yang adanya bukan Allah, tapi soalan demi soalan yang akan diajukan kepada kita. Pada hari itu habis kita buat selama-lamanya. Ikhwan wa akhwat, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Soalan tidak kena bayaran? Tur pun tidak kena? Alhamdulillah. Inilah nama dia majlis ta'lim. Bila ustaz suruh tanya, dia tak mau tanya. Ustaz pun balik, dia kata, aku nak tanya tapi aku dia akan buat begitu. Dia akan buat panggil begitu kan. Silap je, aku nak tanya tapi apa buat mengkang. Kalau nak bertanya, kita akan jumpa pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini membawa manfaat kepada saya, membawa manfaat kepada kita semua. Kehadiran antum ini akan dinilai di hadapan Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.